Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita sambung majlis ta'lim kita ini, ikhwan. Seingat saya kita berhenti pada tajuk Wahabi dan kaedah Al-Qiyas. Ini tuduhan. Ini tuduhan. Kalau ikut kita punya susunan ke hak saya punya ni ke 41, iaitu Wahabi dan kaedah Al-Qiyas. Ini tuduhan. Orang kata Wahabi ialah mereka yang menolak kaedah Al-Qiyas dalam urusan ibadah. Orang awam tak tahu benda ni, yang tahu Al-Fadil, yang tahu para ustaz. Dia kata Wahabi ni depa ni tak guna qiyas. Pasal kita ni ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita ada 4 rujukan utama: Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Jadi kita nak buat apa pun kita tengok Quran, kita tengok sunnah. Kalau tak ada dalam sunnah, kita tengok ijma' ke tidak. Kalau tak ada dalam ijma', kita tengok pada qiyas. Tapi Wahabi ni dia Quran dengan sunnah aja. Dia qiyas tak ada. Dia kata Wahabi begitu. Kita tak jawab bagi pihak Wahabi. So kita bukan Wahabi. Kalau Pak Wahab lain lah. Kan? Pasal Pak Wahab dah Abdul Wahab, kan? Kita tak jawab bagi pihak Wahabi, kawan. Tapi kita jawab kerana salah sebahagian daripada kaedah yang dia kata Wahabi, kita pakai. Jadi kita nak bagi penjelasan. Siapa kata kita tak pakai qiyas? Kita pakai qiyas. Cuma bagaimana kita mengqiyaskan, itu saja. Malam ni kita cuba melihat 1-2 asas kepada ibadat yang kita lakukan. Kenapa kita tidak usalli macam orang usalli? Kenapa kita tidak menyertai perarakan Maulid Nabi? Kenapa kita tidak salat? Kenapa kita salat dalam tahiyat kita tidak tambah Sayyidina dalam selawat? Kenapa? Kenapa kita buat begitu? Kenapa kita tak menerima tahlil-tahlil untuk orang mati? Kenapa? Kita cuba cerita malam ni dasar yang kita pakai dalam ibadah. Dasar apa kita pakai dalam ibadah? Kaedah apa kita pakai? Setelah kita tengok kaedah-kaedah kita, ikhwan, baru kita boleh faham tajuk yang Ustaz Hairi Nonci nak bawa kepada kita. Dan macam mana kita nak jawab kepada orang. Saya cadangkan kepada antum, kalau antum jumpa buku yang macam ni di atas pasaran, antum beli. Nama dia Kaedah Praktis Memahami Fikih Islam. Ini buku ini dia membantu kita faham beberapa kaedah yang ada dalam Islam. Dia ni macam buku usul fikih lah, usul fiqh. Dia kita boleh kata usul fiqh, dasar dia Quran dan Sunnah.
Dalam kaedah usul fiqh buku ini, dia tidak memakai hadis-hadis yang palsu sebagai dasar hukum. Dia kembali kepada acuan hukum itu sendiri. Usul fiqh yang sebahagian kita belajar ni ikhwan, di dalamnya ada beberapa hadis palsu yang dijadikan sebagai sandaran. Dicipta beberapa kaedah usul. Ikhwatul iman, kita kongsi malam ni beberapa kaedah yang kita ambil. Yang pertama, apa kaedah kita di dalam beribadat? Apa kaedah yang kita pakai dalam beribadat kepada Allah? Pertama, kita pakai kaedah al-aslu fil ibadati al-hazru. Al-aslu fil ibadati al-hazru. Wal-aslu fil adati al-ibahatu. Ini kaedah. Baik. Kaedah ni, kaedah yang kita pakai ni, kita ambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Kita ambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Baik, apa makna kaedah kita? Al-aslu fil ibadati al-hazru. Asal di dalam ibadat itu dilarang dan dicegah. Ibadat ni dia start dengan Adam. Ibadat ni dia start dengan Adam. Ain dal mim, Adam. Maksud dia tak ada. Ataupun kita pakai kaedah lain, sama. Dia punya bahasa lain, tapi dia punya mafhum sama. Al-aslu fil ibadati al-butlan. Asal ibadat terbatal. Maksud dia tak ada. Hatta yaquma ad-dalil 'ala al-amri. Sehingga kan kita berjumpa dalil suruh melaksanakan ibadat itu, barulah ibadat itu ada. Kenapa? Kaedah ini juga difaham dengan kaedahnya lain. Al-aslu fil ibadati at-tawqifu wal-ittiba'u. Asal bagi ibadat adalah mengikut dalil. Tawqif, mengikut dalil. Wal-ittiba' dan mencontohi. Beza kita ikhwan, kita umat Muhammad dengan umat-umat yang tak beriman kepada Nabi ni, beza apa ikhwan? Beza, mereka boleh mereka apa sahajanya mereka merasakan benda itu baik untuk mereka. Kita tak boleh. Kita meneladani. Pasal kita ada suri teladan. Kita tengok orang potong rambut hak nama qazak ni. Kebanyakan ini amalan min fi'lil kafirin, amalan orang kafir. Dia buat satu mangkuk tengah rambut ni, semua dia bagi botak. Dia tinggal semangkuk aja tang sini Pak Mik. Dia bagi cacak. Dia duduk depan cermin, dia rasa elok. Pada kita tak elok. Kenapa kita kata tak elok? Kerana kita ada suri teladan. Baginda Rasulullah melarang potong rambut secara qazak. Yakni satu tempat panjang, satu tempat pendek, satu tempat ada rambut, satu tempat dibotakkan. Itu nama dia qazak. Naha Rasulullah. Nabi tak suka. Dia boleh potong rambut macam tu. Pasal apa dia rasa tak salah? Pasal dia tak ada suri teladan. Dia nak meneladani siapa kata potong rambut lagu tu tak elok. Maka dia akan buat apa yang ra'i, apa yang pemikiran dia rasa baik. Macam dulu Mr. T kan buat rambut Trojan tu. Lah dia kafirin. Dia nak contoh siapa? Pada mata dia, pada akal dia cantik dan orang tak komplain. Hak asasi manusia tidak melarang. Jalanlah. Tapi Muslim, dia bukan hidup dengan hak asasi manusia. Dia hidup dengan uswatun hasanah. Ini Muslim. Ini Muslim. Kita menutup aurat, kita salat, kita puasa, kita ada uswatun hasanah. Kita tak guna pemikiran kita. Nanti malam ni kita cuba tengok beberapa perkataan para ulama menasihat kita. Jangan pandai-pandai dalam agama. Jangan belagak bijak dalam agama. Ada benda ada ijtihad, ada benda tak boleh ijtihad. Ada benda boleh pakai ke kebijaksanaan akal, ada benda kena tunduk kepada dalil dan nas. Jadi kita ikhwan, dalam hal urusan ibadah, ibadah ni ada dua kan?
Satu ibadah mahdah, satu ghairu mahdah. Ibadat mahdah dia dipanggil al-ibadah. Ghairu mahdah dia dipanggil al-adat. Benda yang biasa orang buat, benda yang terikat dengan kebiasaan. Ini nama dia ghairu mahdah. Dia tak ada dalil yang khusus. Dia kita boleh buat macam-macam. Tapi ibadat mahdah, ibadat khusus, akidah, ibadat-ibadatnya khusus, sembahyang, haji, umrah, zikir, selawat, tasbih, tilawatul Quran, mesti ada cara dia. Kita tak boleh bikin-bikin. Maka datang kaedah ini, al-aslu fil ibadati al-hazru. Asal pada ibadat itu adalah disuruh kita tinggalkan. Tak ada ibadat. Asal tak ada semayang, tak ada puasa. Berlaku Isra Mi'raj, baru ada semayang. Berlaku hijrah, baru ada puasa. Maka tidak ada. Tetapi wal aslu fil adat. Adapun asal di dalam adat, dalam ibadat yang bukan khusus ni, al-ibahatu, dia boleh. Ibadat yang bukan ibadat khusus, bukan semayang, bukan puasa, bukan haji, bukan akidah, seperti makan, minum, berpakaian, berumah tangga, rumah kita besar mana, nak kerja apa, benda ni pada asal dia boleh. Ibadat khusus asal dia tak boleh. Ibadat umum asal dia boleh. Kita pakai kaedah ini, ikhwatul iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 21. Allah katakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Allah kata, am lahum syuraka', adakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Adakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang baru? Adakah mereka telah menabalkan satu kekuasaan pada makhluk Allah yang mereka bagi kuasa itu setara dengan kuasa Tuhan? Kuasa apa? Syara'u lahum minad din, iaitu Tuhan-Tuhan yang baru ini boleh memberi hukum syarak dalam agama ini. Tuhan yang baru ni boleh buat hukum syarak ma lam ya'zam bihillah, sedangkan Allah tak bagi keizinan. Bila manusia buat satu benda yang Allah tak benarkan dia buat, maka Allah tanya, am lahum syuraka'u, mereka ada sekutu kah yang membisik di telinga mereka, buat yang tu, buat yang ni. Sedangkan nak buat ibadat ni mesti arahan daripada Allah, arahan daripada langit, dibawa oleh Jibril, turun kepada Rasulullah. Para sahabatlah umat yang pertama yang akan melaksanakan, yang akan mengamalkan, yang akan mempraktikkan apa yang wahyu turun daripada langit itu. Maka Allah tanya, am lahum syuraka'u, mereka ada sekutu baru kah? Syara'u lahum minad dini, yang Tuhan baru itu telah memberi hukum syarak yang baru pada mereka, ma lam ya'zam bihillah, sedangkan Allah tidak mengizinkan. Dan juga apa yang kita baca, ikhwatul iman, daripada hadis Aisyah, man amila amalan laysa alaihi fahuwa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, iaitu sesiapa yang beramal dengan satu amalan. Cuba antum fikir, Nabi kata Aisyah dengar, siapa yang beramal dengan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang amalan dia itu bukan daripada cara kami, bukan daripada urusan kami, kami tak ajak, kami tak tunjuk, fahuwa radun, ditolak. Cuba kita fikir, amal apa yang dia buat sampai Allah nak tolak? Amal apa? Takkan dia buat rumah Tuhan tolak? Ni zaman hari ni buat ni semua ni apa, kamera ni semua ni ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna, amalan itu laisa alaihi amruna, amalan itu bukan daripada cara Rasulullah, fahuwa radun, ditolak. Kata para ulama ahlu sunnah, amalan itu adalah amalan ibadah mahdah, ibadah yang Allah kata dekat Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli khudhu anni manasikakum.
Amalan yang mesti, amalan yang tak dapat tidak, mesti contoh Nabi. Mesti contoh Nabi. Bangkit Nabi, bangkit kita, berdiri Nabi, berdiri kita, sujud Nabi, sujud kita, diam Nabi, diam kita, takbir Nabi, takbir kita, salam Nabi, salam kita. Zikir Nabi, zikir kita. Jumlahnya, caranya, kaifiatnya, di mana, macam mana kena buat, semua telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berpegang dengan hadis yang semua kita tahu, ikhwan. Hadis yang begitu masyhur. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum, apa makna iyyakum? You better be careful. Lebih baik hang hati-hati. Muhdatsatil umur, benda yang baru hampa duk buat ni. Benda yang baru yang bukan laisa alaihi amruna tadi ni. Bukan daripada kerja kami, hampa duk reka. Nabi kata iyyakum, hati-hati, henti buang. Muhdatsatil umur, duk reka urusan yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap benda yang kamu reka dan kamu kata daripada aku, semuanya itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan bid'ah itu kesemuanya adalah sesat. Kaedah inilah ikhwatul iman, hadis-hadis nas yang macam inilah menyebabkan lahirnya kaedah yang kita cakap tadi. Al-aslu fil ibadati al-hazru. Asal bagi ibadat itu dilarang. Tinggalkan. Asal ibadat ni tinggal, tak buat. Asal tak buat. Bila kita buat, hatta yaquma dalil 'ala al-amri, sehingga kita jumpa suruhan suruh buat. Dan kalau dia ibadatnya khusus, dia mesti ada suruhan dan dia mesti ada cara daripada Rasulullah, baru kita buat. Pasal itu apakah ikhwatul iman, apakah dalil? Apakah ikhwatul iman dalil? Bila kita sebut sampai kita jumpa dalil, baru kita buat ibadat. Dalil itu apa dia? Dalil itu adalah Quran. Dalil itu adalah sunnah. Dalil itu adalah kehidupan para sahabat. Bila kita nak buat ibadat yang khusus, ibadat yang tertentu ini, mestilah kita melihat kepada dalil at-tauqif tadi, dalil. Pasal itu dalam memilih dalil beribadat, kita mengikut nasihat para ulama hadis. Di antaranya seorang ulama hadis yang dia meninggal pada tahun 198 Hijrah. Bukan meninggal kemarin, 198 Hijrah. Nama dia Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dia mati pada tahun 198 Hijrah. Ini masuk dalam salafus salih. Bila kita memilih hadis untuk kita jadikan dalil dalam beribadat, apa dia kata? Dia tokoh hadis. Dia kata la tanzuru ilal hadis walakin unzuru ilal isnad. Dia kata dalam kita memilih hadis ni, jangan kamu tengok pada matan hadis, tapi tengoklah kepada sanad hadis. Jangan tengok matan, tapi tengok sanad. Sanad yang menentukan matan. Kalau sanad dia sahih, maka biasanya hadis itu adalah sahih. Tapi kalau sanad dia kacau, biasanya hadis itu kacau. Pasal itu Abdullah bin Mubarak kata, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala ma syaa ma syaa. Sanad adalah agama. Kalau bukan kerana sanad, macam-macam orang boleh cakap macam-macam benda dalam agama, dan macam-macam benda boleh jadi agama. Pasal itu tengok kepada sanad. Apa dia kata lagi? Dia kata fa in sahal isnad, kalau sanad bagi satu hadis itu sahih, ambil hadis itu. Wa illa, tapi kalau sanad itu tidak sahih, fala taghtarru bil hadis, jangan kamu terpukau, jangan kamu tertipu kerana keelokan matannya. Iza lam yasihul isnad, kalau sanad dia tidak sahih, jangan kamu terpukau kerana cantik dan eloknya matan yang ada. Siapa yang bagi nasihat benda ni? Yang bagi nasihat kepada kita ni, ikhwan, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. 198 Hijrah, dia pun tak ada lagi. Macam mana nak kata kaedah-kaedah kita ni kaedah Wahabi?
198 Hijrah. Takkan kita nak kata ni ulama Wahabi. Kalau ada asatizah, ustaz kata ini ulama Wahabi, memang ustaz ni tak usah kata apa lagi baik. Kata juga memang mangkuk betul ya. Bukan kata mangkuk ayun tapawai tu, plastik. Kita mengambil kaedah ini daripada ulama silam. Dalam muqaddimah Sahih Muslim tu, bukan dia punya isi, muqaddimah Sahih Muslim tu, kalau kita baca muqaddimah Sahih Muslim, ikhwan, kaya dengan kaedah. Kaya dengan kaedah. Dan ni alhamdulillah ikhwan, Sahih Muslim ada terjemahan 9 jilid. Boleh beli. Sahih Muslim tu, syarah Sahih Muslim Nawawi tu, ada terjemahan 9 jilid. Macam tebal-tebal kotak tisu ni, satu kitab tebal-tebal lagu ni. 9 jilid ada abalah. Abalah beli Fathul Bari 36 jilid. Itu dia. Menang beli, kalah baca. Takkan kita nak kata Imam Muslim tu Wahabi? Kerana Wahabi tidak dinisbahkan melainkan pada dua zaman. Zaman Ibn Taymiyah dengan zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini nisbah Wahabi yang orang Malaysia pakai. Sebut qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Wahabi. Sebut Utsaimin, sebut bin Baz, memang Wahabi ya. Tapi kita sebut ini 198 Hijrah, takkan ulama Wahabi. Kalau ada orang bertahan kaedah ni, kaedah Wahabi, maknanya dia buta ilmu. Jadi bila kita nak beribadat, kita melihat kepada dalil yang sahih, nas-nas yang sahih. Kalau sanad dia itu bermasalah, kita tak akan ambil walaupun matan dia elok. Dan ini kaedah yang terkenal dalam dunia hadis. Jadi satu-satu ibadat itu ikhwan, kalau dia tidak menepati syarat-syarat lagu ni, kita kira tak ada. Kita kira tak ada. Kemudian ikhwan, satu-satu ibadat bila kita nak buat, bukan saja kita melihat kepada dalil yang sahih, kita juga melihat kepada apa ikhwan, kepada bagaimana para sahabat memahami kaifiat nak buat dia. Melihat sahabat. Pasal itu kita juga memakai kaedah yang disebut oleh Abi Daud dalam Sunan Abi Daud, iaitu kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha. Ini kaedah. Semua ibadat yang tidak diibadahi oleh sahabat Nabi, maka kita tidak beribadat dengannya. Takkan ini nak kata kaedah Wahabi. Ini zaman Imam Abi Daud. Takkan Imam Abi Daud, Sunan Abi Daud kan, takkan dia Wahabi. Oh, kalau dia Wahabi kacau kita. Kena cari Mak Daud lah. Mak Daud meninggal tinggal Mak Kilau. Kullu, saya ulang, kullu ibadah, semua benda yang otak kita rasa ibadat, yang society kita, masyarakat kita rasa ibadat, tetapi la yata'abbaduha ashabu Rasulillah, tapi dia tidak diibadahi oleh sahabat Nabi, fala tata'abbaduha, maka kita pun mengambil sikap tidak beribadah dengan ibadah itu. Soalan kita, orang putih kata so easy to understand, mudah faham. Bila kita sembahyang baca usalli, bila mati buat tahlil malam 1 malam 2, bila datang 12 Rabiul Awal buat perarakan maulud, kita tanya satu soalan yang mudah, sahabat ada buat tak benar ni? Dan kalau orang bawa dalil sahabat ada buat, kita kembali pada kaedah hadis, sanad riwayat itu sahih ataupun tidak. Walaupun matan dia nampak macam sahabat buat, macam ada hujah, tapi sanad dia macam mana? Kalau sanad dia kacau, maka dia tidak boleh dijadikan sandaran di dalam beribadah. Kenapa ikhwan? Kerana Nabi SAW sebut kepada kita, Nabi kata, ma taraktu syai'an mimma amarakumullah bihi illa waqad umirtu bih. Tidak ada benda
ma taraktu syai'an, tidaklah aku tinggal kepada kamu, tidaklah aku tinggalkan kepada kamu apa sahaja benda yang Tuhan suruh dan Tuhan perintah, melainkan semuanya telah aku suruh dan aku ajak kamu macam mana nak laksanakan perintah Allah. Wala taraktu syai'an mimma nahakumullah anhu illa waqad nahaitukum anhu. Tidak ada satu benda yang Allah larang, melainkan aku juga telah melarang kamu daripada membuatnya. Artinya ikhwan, Nabi mati dalam keadaan sempurna. Nabi meninggal dalam keadaan meninggalkan macam mana nak beribadat kepada Allah, macam mana nak meninggalkan larangan secara sempurna. Secara sempurna. Maka ini semua ikhwatul iman yang kita sembang ini, kita ambil daripada memahami macam mana kita nak melakukan ibadah mahdah tadi, ibadah yang khusus tadi. Perkataan yang popular yang kita jadikan dalil, perkataan Imam Malik. Boleh tengok Al-I'tisam. Al-I'tisam ni pun sekarang dia main bahasa Melayu boleh baca, alhamdulillah. Kitab-kitab asas macam ni ikhwan, dia kena ada set di rumah kita. Kitab-kitab asas. Dalam Al-I'tisam, Imam Syatibi. Tahu kalau orang kata Syatibi pun Wahabi, tak tahu. Tahu bila dia hidup, tahu bila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup. Maknanya kalau semua main berlain sikit Wahabi, dunia jahanam. Dunia jahanam. Imam Majishun cerita, ini cerita Imam Syatibi dalam Al-I'tisam. Kata Imam Malik, "Wa man ahdatha fi hadhihi al-ummah syai'an lam yakun 'alayhi salafuha faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ad-din." Ini satu riwayat daripada Imam Malik. Kata Imam Malik, sesiapa yang melakukan benda baru dalam man ahdatha fi hadhihi al-ummah, sesiapa yang mereka sesuatu benda untuk umat ini, lam yakun alaihi salafuha, yang benda dia reka tu para salafus salih tak pernah reka. Siapa yang mencipta satu ibadat pada umat ini, yang ibadat dia cipta, dia bagi kepada umat ini, yang orang dulu tak pernah buat. Siapa dia orang dulu? Sahabat, anak didik sahabat, para imam, para mazhab tak pernah buat. Kata Imam Malik, dia reka, dia bagi dan dia suruh umat ni buat. Kata Imam Malik, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana din. Dia telah pun mendakwa Muhammad itu pengkhianat dalam menyampaikan agama. Sehingga Muhammad mati, Muhammad tak ada tunjuk. Dia yang reka bagi pada umat ini. Dia yang telah membaikkan umat ini. Muhammad telah mati, tak ada nak baikkan umat ini. Kata Imam Malik, Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah sempurna agama, sempurna. Ikhwan, ada ayat Quran kita baca, kawan-kawan kita baca, tapi ada benda dia faham cara lain, kita faham cara lain. Allah kata pada hari ini sempurnalah, telah kusempurnakan untuk kamu agamaku. Dan ayat itu turun di Arafah, di bumi yang paling berkat. Artinya agama ni sempurna dari segi kaedahnya, dari segi uslubnya, dari segi dasarnya, dari segi apa kena buat, dari segi apa yang kita kena tinggal, telah sempurna dengan ditunjuki oleh Rasulullah. Dan ayat ni turun kepada Rasulullah. Ayat ni turun kepada Rasulullah. Saya dah bawa telefon ke tak? Saya nak baca satu WhatsApp. Bagus juga WhatsApp ni, tapi bagus jenis kepala otak lah. Bagus juga WhatsApp ni. Cuba sahabat dengar, tengok saya baca. Nak kata orang ni gila ke nak kata apa, saya pun tak tahu. Tapi cuba dengar. Dia tulis tu, dia bagus juga dia tulis. Cuba dengar saya baca nah. Ini yang hantar kat saya ni Pak Amit, Tuan Haji Adi Negara. Saya negara ni dia Bushra, negara ni dia punya.
Tengok kan, dia ambil orang lain punya lah kan. Abang Adi ambil hantar ke saya. Mana dalil? Ni dia start. Mana dalil? Ada dalil ke pasal ini? Inilah ayat yang selalu kita dengar daripada puak-puak Wahabi. Okay? Wahabi ni kalau kita sembang dengan dia, mana dalil? Ada dalil ke? Ini. Ha? Lepas tu tuan punya Facebook ni, dia komen lah. Dia kata apa? Pasal tuan punya Facebook ni Al-Fadil. Al-Fadil. Dia kata, saya selalu terdengar perbezaan ulama. Saya selalu terdengar perkataan ulama yang bermaksud orang yang selalu bertanyakan dalil menunjukkan bahawa dia adalah orang jahil. Kalau orang tu suka tanya mana dalil, sahih ke tak sahih, ulama kata itulah orang jahil. Baca lagi, jangan kupas, baca aja. Mungkin dia adalah seorang budak yang baru nak mendalami agama. Kerana orang yang benar-benar alim, mereka tak pernah menanyakan dalil kepada guru mereka. Bahkan mereka terus membenarkan apa yang dikatakan oleh guru mereka. Kerana mustahil dan mustahil sangat jika para ulama ini menipu. Dia kata apa Pak Mek? Orang cerdik ni, bila ulama sebut satu benda, dia telan peluk. Itu orang cerdik. Orang bodoh, orang tak cerdik ni suka tanya, Ustaz sahih ke tak sahih? Ini tanda tak cerdik. Pasal apa? Mustahil ulama suka tipu orang. Dia kata mustahil ulama tipu orang. Syekh Islam Sadiq Al-Adawi, pernah seorang pemuda tanya kepada Syekh Ismail Sadiq Al-Adawi, wahai Sidi, apakah dalil terhadap perkara ni? Yang kata Syekh Ismail Sadiq Al-Adawi ni, ada orang tanya kat dia, orang tanya Tuan Guru, ni apa Tuan Guru cakap ni, mana dalil? Maka Syekh Ismail mengucap kepada orang yang tanya ni kata-kata yang sangat indah. Kata Syekh Ismail, aku adalah dalil. Jika kamu percaya aku, maka terimalah. Jika kamu menyatakan aku menipu, maka pergilah kamu dari aku. Ini dipromok kepada kita, ikhwan. Inilah sebenarnya cara mengaji agama. Inilah sebenarnya cara mengaji agama. Kerana yang cakap itu Al-Fadil, yang bercakap tu sahibu samaha, mustahil dia tipu. Mustahil rojokkan dia tak betul. Jadi kalau dia kata wali boleh jalan atas ayak, maka percayalah wali jalan atas ayak. Walaupun Nabi tak pernah jalan atas ayak, tapi wali berjalan boleh. Ikhwatul iman, kaedah yang orang awam faham ni sangat bercanggah dengan kaedah yang kita nak faham. Kita tak faham agama macam tu, ikhwan. Apa kata Imam Malik? Agama sempurna kepada Nabi, tak sempurna pada orang lain. Pasal tu syarat kita sempurna, semua benda kita kena sandar kepada Nabi dengan cara yang benar. Sanad memegang peranan. Sanad bermakna peralihan baton daripada fulan kepada fulan, fulan kepada fulan. Hadis daripada Nabi kepada sahabat, sahabat kepada anak didik sahabat, anak didik sahabat kepada muridnya, muridnya begitu banyak. 10 orang mengaji kat satu orang, 10 orang ni pula pergi balik 10 tempat. Setiap seorang tu ada puluh pula anak murid, depa riwayat. Sampailah satu zaman, zaman Bukhari, zaman perawi hadis, depa ni akan cari balik di mana kebenaran, di mana kebenaran. Kena sandar pada Nabi cara benar. Cara benar. Ada riwayat, ikhwan, ada riwayat. Riwayat menceritakan Nabi balik daripada kubur, satu perempuan sekat Nabi. Perempuan tu kata, ya Rasulullah, boleh tak mai di rumah saya nak cerita, nak bertanya sikit pasal suami saya, pasal edah, pasal apa, boleh tak? Baru tanam lepas asar, dia panggil Nabi mai rumah dia. Nabi pergi dengan sahabat. Bila Nabi pergi rumah dia, dia pun masak kopi, hidang, semua Nabi makan. Sampai duk bertanya hukum, Nabi makan. Maka inilah dalil Nabi makan doa kenduri arwah di rumah orang mati. Wahai mayat baru tanam. Dalil ni ada. Tapi cuma masalah dia, dalil ni sanad dia tak betul. Matan dia cantik, sanad dia tak betul. Macam apa Pak Long?
macam Mas'ud Al-Buaya. Dia kata kopi ni melekat, hitam, pekat, gula tak ada. Boleh minum bakmi. Capati ni cantik, kuah kari cantik, pekat, tapi garam tak ada. Marah kat Mastura. Hampir menikah dengan Syawal ni pasal apa? Papa ke dana bangsat, apa pun tak ada. Ya ikhwan, cantik sanak dia, cantik matan dia. Nabi makan rumah satu perempuan, balu kematian suami, baru tanah lepas asak, terus Nabi main, Nabi sapedu rumah dia. Bagus, cantik. Tapi masalah dia, sanak dia jahat. Dirawikan oleh pembohong-pembohong dan pendusta kepada Nabi. Maka ditolak. Kalau kita terima juga hadis tu, kita telah pun mencalarkan Nabi. Dan tidak layak cerita pasal Nabi dicerita secara palsu. Ini dasar kita melakukan ibadah. Apa kata Imam Malik yang kita jadikan asas dalam beribadat? Kata Imam Malik, "Fama lam yakun yawma idzin dina la yakunul yawma dina." Ini juga ada dalam Al-I'tisam. Imam Malik kata, apa sahaja yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi, dia bukan agama sampai hari ini. Apa yang Nabi tidak beribadah dengannya, beribadahlah penduduk dunia seluruhnya, dia tetap tidak akan ada nilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Tetap tak ada nilai. Pasal apa ikhwan? Nilai kita ada di mana ikhwan? Pada taqwa. Apa itu taqwa? Mengikut Allah, mentaati Allah dan Rasulullah. Taqwa itu ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beribadat kepada Allah, mengikut cara Rasulullah. La ilaha illallah, ikhlaskanlah ibadat pada Allah. Buatlah untuk Allah. Apa makna Muhammadur Rasulullah? Semua cara mesti mengikut cara Rasulullah. Ikhlas tak diterima kalau tidak ada Muhammadur Rasulullah. Apa kaedah yang kita pakai ikhwatul iman dalam beribadat? Kita pakai kaedah yang Nabi SAW sebut. Apa Nabi sebut? Nabi kata, "Inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati, walan yatafarraqa hatta yurida alayya al-hawdi." Hadis sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Nabi kata, sesungguhnya aku tinggal pada kamu dua urusan yang besar. Kamu sekali-kali tak akan sesat setelah kamu berpegang dengan dua urusan yang besar, kitab Allah dan sunnah aku. Walan yatafarraqa, Quran dan sunnah tidak akan bercerai, Nabi kata, hatta yurida alayya al-haud, sehinggalah siapa-siapa yang pegang pada Quran dan sunnah, Quran dan sunnah akan bawa dia sampai jumpa aku di telaga aku di hari akhirat esok. Ini dalil kita ikhwan. Kita buat ibadat, kita pakai dalil-dalil yang macam ni. Ikhwan, cerita yang masyhur dalam Sahih Bukhari adalah cerita Umar Al-Khattab. Mari kita ambil pelajaran daripada cerita Umar Al-Khattab dan kita membina asas kita punya ibadah kita, akidah dalam ibadah. Apa cerita yang paling masyhur sahabat ni yang antum semua tahu? Cerita Umar tawaf dan Umar bercakap dengan Hajarul Aswad. Betul ya bala? Betul ya bala? Ya. Walaupun Abdullah agak terlena sikit, tapi Abdullah angguk betul. Kan? Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar tengok ketika Hajarul Aswad ni, apa Sayyidina Umar kata? Inni a'lam annaka hajar. Sesungguhnya aku tahu hang ketika batu. Sayyidina Umar cakap, Inni a'lam annaka hajar. Aku tahu hang ketika batu. La tadurru wa la tanfa'u. Hang tak ada mudarat dan hang tak ada manfaat. Apa kata Sayyidina Umar? Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbaluka ma qabbaltuka. Kalau tidak kerana aku tengok Nabi kucuk hang, demi Allah aku tak akan teringin nak kucuk hang. Allahu Akbar. Kalau kita pergi bercakap lagu tu dengan Hajar Aswad lah ni, agak-agak orang Malaysia nak kata apa kat kita? Tengok dajjal betul, dajjal Wahabi. Walaupun Sayyidina Umar buat tu ada asas.
Sayyidina Umar kata, aku tahu hang ketip batu, hang tak ada mudarat, hang tak ada manfaat. Lah ni aku nak kucup hang. Hang tahu tak pasal apa aku nak kucup hang? Pasal aku tengok Nabi. Pasal aku tengok Nabi. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak. Kalau aku tak tengok Nabi ni yuqabbaluk, Nabi kucup hang, ma qabbaltuk, aku tak akan kucup hang. Apa kena mengena dengan dasar ibadat kita? Sayyidina Umar buat kerana Nabi buat, dan dia tak buat kerana Nabi tak buat. Itu asas kita. Abu Bakar juga hadis Imam Bukhari. Abu Bakar As-Siddiq, dia memimpin satu kerajaan yang besar. Apa dia kata? Apa kata Abu Bakar? Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bih. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azighu. Abu Bakar kata, lastu tarikan syai'an. Aku sekali-kali takkan tinggal satu benda yang aku tengok Nabi beramal dengannya. Kerana aku takut, fa inni akhsha, kerana aku takut kalau aku tinggal satu benda yang Nabi pernah buat dengan aku tinggal satu benda yang Nabi pernah buat, Allah akan bagi aku jadi sesat kerana aku tinggal benda itu. Apa kena mengena dengan asas ibadat kita, ikhwan? Inilah dasar kita beribadat. Nabi buat, kita buat. Tidak ada riwayat Nabi buat, maka kita akan hentikan beribadat kepada Allah. Ini asas kita, ikhwan. Hadis Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Musnad Imam Ahmad. Syekh Ahmad Syakir kata riwayat ini sahih, iaitu Abdullah bin Umar, terkenal dengan nama Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Ini asas. Kita pegang semua ni, kita himpun, kita jadikan sebab dan kenapa dan mengapa kita beribadat dan cara kita beribadat. Kata Abdullah bin Umar, Inna Allah Ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam walam na'lam syai'ah. Fa innama naf'alu kama ra'ayna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Kata anak Sayyidina Umar, sesungguhnya Allah Ta'ala membangkitkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bangkitkan Nabi mai kat kami. Wala na'lam syai'a. Kami ni tak tahu apa pun. Apa maksud tak tahu apa? Adakah orang Arab tak tahu menega? Nabi mai baru dia tahu menega? Dah. Orang Arab dah menega sebelum Nabi beranak. Habis yang kami tak tahu apa ni, apa dia? Kami tak tahu ibadat kepada Allah. Kami ibadat secara syirik. Kami tak tahu nak hidup cara agama. Makan, minum, kahwin, semua kami tahu. Nak menega apa, semua kami tahu. Musim haji sebelum Nabi mai pun mereka buat haji, tapi cara mereka. Allah bangkitkan mai Nabi pada kami. Wala na'lam syai'ah. Kami tak tahu apa. Apa kata dia? Fa innama naf'alu kama ra'ayna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Maka apa yang kami jadikan asas? Apa sahaja yang kami tengok Nabi buat, semuanya kami buat. Apa sahaja yang Nabi tak benarkan kami buat, kami terus tak buat. Itulah asas kami beragama zaman Nabi. Apa kena mengenal kaedah ni dengan kita? Begitulah kita, ikhwan. Kita tak tahu apa-apa, ikhwan. Sampai Nabi tunjuk, baru kita tahu. Dia macam mana kita nak pergi guna otak kita, Pak Mit? Nak pergi kira kot tu, nak pergi kira kot ni, nak perbetul kot tu. Tak boleh. Salah. Ini semua kita cakap pasal apa, ikhwan? Ini semua kita cakap pasal ibadat yang khusus. Ibadat yang mahdah. Ibadat yang khusus. Ibadat yang mahdah. Pasal itu di antara surat Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Sayyidina Umar bagi nasihat kepada Abu Musa. Di antara nasihat Sayyidina Umar kepada Abu Musa ialah jangan buat bid'ah. Nasihat ni kita boleh tengok di mana? Surat Umar Al-Khattab kepada Abu Musa di dalam Al-I'tisam Imam Syatibi. Bila Umar bagi nasihat kepada Abu Musa, Umar petik satu ayat daripada surah An-Nur. Pendek aja ayat tu, tapi ada makna yang besar. Jangan buat bid'ah. Jangan duduk dengan orang-orang bid'ah. Hukum orang-orang yang melakukan bid'ah. Lepas tu Sayyidina Umar baca satu ayat Quran.
Kata Sayyidina Umar, Allah berfirman, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahil 'azim. Mereka sangka apa yang mereka buat itu ringan, tetapi di sisi Allah benda itu terlalu besar. Wa tahsabunahu hayyinan, depa sangka bid'ah tu kecil, wa huwa 'indallahil 'azim, tapi benda tu di sisi Allah terlalu besar. Karena itulah Nabi menyatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Finnar ni bukan benda kecil, benda besar. Tapi orang yang buat tu, dia kata Allah kecil. Tak, di sisi Allah dia adalah satu urusan yang sangat besar. Ini adalah dalil kita, ikhwatul iman. Kita tak mereka dalil, kita tidak buat-buat dalil, tapi dalil ni semua kita ambil daripada perkataan para ulama. Cuba kita tengok asas apa lagi kita ambil dalam melakukan ibadat. Kita tak mau bid'ah. Kita nak buat ibadat tu bagi elok. Saat lagi kita akan habaq. Yang kata qiyas ni macam mana kita faham qiyas, ikhwan? Kita faham qiyas ni macam mana? Yang orang lain faham qiyas macam mana? Tengok. Ini perkataan daripada Abdullah bin Abbas. Juga saya ambil daripada Al-I'tisam. Perkataan Abdullah bin Abbas. Cuba tengok Pak Mek, apa kata Abdullah bin Abbas? Man ahdatha ra'yan laysa fi kitabillah wala tamidu bihi sunnah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yadri ma huwa alaihi idza laqiya Allah azza wa jalla. Kata Abdullah bin Abbas, barang siapa mengadakan satu benda menggunakan akal dia, ibadat, semayang ke puasa ke apa dia buat, dia guna akal dia. Dia tak tengok cara Nabi, dia guna akal dia cipta. Dia kata niat kita baik, bukan niat kita maksiat pun, jalan. Dia tak tengok kepada apa dia tak tengok laisa fi kitabillah. Dia bagi satu pandangan akal pasal ibadatnya khusus, dia tak tengok dalam Quran macam mana, dia tak tengok dalam hadis macam mana. Apa kata Abdullah bin Abbas? Lam yadri, aku tak boleh nak ingat, aku tak boleh nak bayangkan macam mana orang ni iza laqi Allah, besok dia mati dia jumpa Allah. Macam mana nasib orang ni? Macam mana besok dia mati dia jumpa Allah? Sedangkan Allah arah dia contoh Nabi. Allah suruh dia semayang macam Nabi. Allah suruh dia buat haji macam Nabi. Tiba-tiba dia guna akal dia. Aku tak boleh bayang orang ni berdiri depan Tuhan besok, apa nasib dia? Sedangkan Allah hantar Nabi sebagai uswatun hasanah. Itu asas kita, ikhwan. Takkan Abdullah bin Abbas ni Wahabi? Kalau kita pakai kaedah ni, ikhwan, oh, hampa tak boleh pakai kaedah tu, kaedah Wahabi. Ini daripada Abdullah bin Abbas. Kalau ada Al-Fadil kata Abdullah bin Abbas ni Wahabi, saya serah kat antum nak buat apa kat dia. Antum buat, nak buat ulam ke sambil belacan ke tempoyak ke pandai-pandai. Apa asas kita lagi, ikhwan? Asas kita perkataan Abdullah bin Mas'ud. Juga saya ambil daripada Al-I'tisam. Apa dia kata? Al-qasdu fi sunnah khair min al-ijtihad fil bid'ah. Dia kata al-qasdu fi sunnah, kita rasa cukup dengan sunnah yang ada, itu lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh terhadap satu benda yang bid'ah. Sunnah ni al-qasdu, kita rasa cukup, rasa pada cukup. Dia kata apa dia? Dia kata amalun qalil fi sunnah khairun min amalil kathir fi bid'ah. Satu amal yang sikit kerana sunnah macam tu, itu lebih baik daripada satu amal yang banyak tapi dia bid'ah. Cara sunnah lah kita. Cara sunnah. Tidaklah Allah jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Macam mana jin nak beribadat? Jin manusia kena beribadat kepada Allah Ta'ala. Macam mana nak beribadat pada Allah? Jin dan manusia kena contoh Rasulullah. Sangat mudah faham. Jadi kehebatan kita, kemampuan kita, kita jangan lajak lebih. Saya boleh tunjuk pandai depan sahabat, sahabat boleh tunjuk pandai depan saya, tapi saya dengan sahabat tak boleh tunjuk pandai lebih daripada Allah dan Rasul. Itu adalah adab yang ada dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih.
orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in, tulisan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia tafsir ayat ni. Dia kata maksud jangan mendahului Allah dan Rasul, jangan berkata sehingga Allah dan Rasul berkata, jangan berbuat sehingga Allah dan Rasul berbuat. Dia kata. Sebab Nabi tunjuk kita buat nah, Nabi tak tunjuk tak buat nah. Jadi ikhwan, kenapa kita tak semayang pakai usalli? Kenapa antum semayang tak mau baca usalli? Beratkah? Tak reti nak kata kau usalli? Lebih daripada usalli kita boleh baca kan? Niat insun mata kaji, sikit punya bahasa ke tu? Apa yang kita? Cuma nak buka gua tak ada apa. Tutup. Buka. Niat insun mata kaji tu apa? Satu lori dia angkat habis. Kasim Babah. Dia kata dekat lampu tu, nasib baik kau panas. Kalau tidak, dengan kau aku kebas. Botak gua tu. Cuma buka gua. Tak apa, terlupa dah. Last sekali kena katam. Bukan Mona Fendi yang katam. Ketua Menyamun yang katam. Takkan nak kata usalli tak boleh kot. Kan? Kalau saya interview lah daripada Ustaz Abu Talib, Ustaz Bashir, cikgu ni semua ni, boleh usalli. Tapi pasal apa tak kata? Pasal ni semua ni sandaran kita. Amalul qalil fi sunnah, amal yang sikit dalam sunnah, khairun, lebih baik, min amalil kathir, daripada amal yang banyak, fi bid'ah, dalam bid'ah. Siapa yang kata ni? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud. Siapa dia Abdullah bin Mas'ud ni? Allah. Dia yang bawa kasut Nabi, dia yang tuang ayak bila Nabi nak minum, dia yang sedia tempat tidur Nabi, dia khadam Nabi. Macam mana Anas bin Malik juga khadam Nabi. Abdullah, Abu Darda puji Abdullah bin Mas'ud. Allahu akbar. Dahsyat Pak Amir. Macam mana bila kita tak mau usalli, kita kata biarlah Nabi ajak sembahyang tanpa usalli, saya nak kekal sembahyang cara lagu tu. Orang tengok kita atas bawah. Ni Wahabi ni. Ada bukan Wahabi, sunnah. Sunnah. Huzaifah pula, Huzaifah ibnul Yaman. Siapa dia Huzaifah? Huzaifah ni dahsyat. Cerita pasal dia boleh jadi satu kuliah. Huzaifah. Di antaranya kata Abu Darda, Huzaifah ini adalah rahsia Nabi itu. Banyak hadis-hadis yang rahsia ada pada dia. Dia tahu. Dia tengok muka Sayyidina Umar, apa dia kata Sayyidina Umar? Selagi hidup Sayyidina Umar, Nabi kata fitnah tak akan jadi. Macam tertutup, pintu tertutup. Hang jangan bimbang Umar, selagi hang hidup fitnah tak ada. Huzaifah kata aku dengar benda tu dari Nabi. Umar tanya sepatah kepada Huzaifah, lama mana pintu tu nak tertutup? Satu hari dia dibukakah ataupun dia dipecah? Sayyidina Umar tanya kat Huzaifah. Huzaifah tengok muka Sayyidina Umar, Huzaifah jawab, pintu itu akan dipecah, dia tak akan terbuka sendiri. Apa maksud Huzaifah? Maksud Huzaifah, selama Sayyidina Umar hidup ni, fitnah tak akan jadi. Tapi tak ramai orang boleh tengok hidupnya Sayyidina Umar, dia pun akan pecah. Artinya dia pun akan merancang bunuh Sayyidina Umar. Tengok-tengok jadi sungguh. Dalam riwayat Bukhari cerita, Nabi sembahyang, Umar sembahyang subuh, mai satu tukang besi. Dia ni tukang besi. Dia ni hamba budak kepada Al-Mughirah, tukang besi. Dia ni tahu macam mana nak asah besi, nak buat tajam, nak rodok perut orang, dia pakar besi. Tengah Sayyidina Umar buat saf, takbir semayang, dia ambil kesempatan orang duk khusyuk semayang, dia main-main, dia radak pisau dalam perut Sayyidina Umar, dia tarik bulat. Terborai. Perut Sayyidina Umar terborai. Dalam hadis Bukhari kata, orang bagi Sayyidina Umar minum nabiz. Bila Sayyidina Umar kena tikam, rebah dah. Orang bagi minum nabiz. Nabiz ni apa? Ambil buah anggur, buah ayak, jus lah. Bagi minum. Bila Sayyidina Umar minum tu, nabiz tu keluar daripada perut Sayyidina Umar, keluar. Dia pun bermain susu, bagi Sayyidina Umar minum. Susu tu keluar daripada luka-luka ni.
Semua pagat golek kepala. Mereka kata Umar hidup takkan panjang. Tersandak dia, bawa balik ke rumah. Apa Sayyidina Umar buat? Yang pertama, Sayyidina Umar suruh anak dia pergi rumah Aisyah, habaq kepada Aisyah, boleh tak tanam mayat aku sebelah Rasulullah. Mayat Rasulullah dengan Abu Bakar duduk ada dalam bilik Aisyah kan. Sayyidina Umar kata kalau jadi apa-apa kat aku, dia duduk tahan ni, duduk ambil kain serban, duduk tutup luka ni, merambuk ni. Macam tu dia berbuat kat Sayyidina Umar. Aisyah pun perkenan hajat Sayyidina Umar. Aisyah kata kalau ikut, akulah nak duduk sebelah Rasulullah, sebelah bapa aku. Tapi yang minta ni bukan orang biasa, Umar. Tapi dalam hadis Bukhari cerita, Sayyidina Umar boleh kata kepada anak dia, hampir habaq kepada Aisyah, kata Umar Al-Khattab minta, jangan panggil aku Amirul Mukminin. Jangan habaq kata Amirul Mukminin minta. Pasal apa? Aku dah luka, aku dah rebah, aku hilang kelayakan memimpin hampa semua. Nak jadi pemimpin kena kuat, tak boleh sakit macam aku. Dan siapalah aku di hadapan Aisyah? Dia adalah Ummahatul Mukminin. Bagi sakit, tahan, tak boleh tahan. Mai satu budak muda masuk dalam hadis Bukhari. Mai satu budak muda masuk. Budak muda tu kata dekat Sayyidina Umar, untunglah kamu wahai Umar. Kamu orang yang hidup zaman Nabi, kamu tengok muka Nabi, kamu sahabat Nabi, kamu pemimpin yang adil, kamu bagus Sayyidina Umar. Kalau kamu mati pun bagus. Orang muda Pak Mi cakap, yang kawan tu nak habis umur, dia pergi bagi satu ceramah macam tu. Sayyidina Umar, dia sengak. Sayyidina Umar sengak. Tiba-tiba bila budak muda ni beralih, Sayyidina Umar kata kepada orang ramai ni, panggil budak-budak tu mai. Sayyidina Umar tengok dia pakai jubah labuh. Sayyidina Umar kata, wahai budak muda, angkat jubah kamu, kerana lebih membersihkan pakaian kamu dan lebih menunjukkan ketakwaan kamu kepada Allah dan lebih menepati sunnah Nabi kamu. Ni nak mati dan menegakkan sunnah. Pak Mi, kan? Masa tu nak mati, nak abang bendang ni siapa punya tanah-tanah ni, teringat duit dalam bank, ada siapa nak perhabis pula duit aku. Sayyidina Umar boleh bercakap sunnah masa nak mati. Kata Huzaifah Ibn al-Yaman, Sayyidina Umar adalah pintu yang menutup fitnah. Tengok-tengok pintu tu dipecahkan. Hadis tu hadis sahih, riwayat Muslim, riwayat Tirmizi, riwayat macam-macam sahih. Apa kata Huzaifah? Ni, semua ni kita ambil jadi sebab dan alasan ibadat kita ni. Apa kata Huzaifah? Huzaifah kata, akhwafu ma akhafu ala an-nas ithnatan. Huzaifah kata, ada dua benda aku cukup takut kena dekat manusia ni. Ada dua benda aku cukup takut. Apa dia? Yang pertama kata Huzaifah, an yu'thiruna ala ma yaf'alun. Aku cukup takut depa melampau buat satu benda kerana depa suka ikut orang. Aku cukup takut perangai ni. Depa buat, depa hidup, depa mewah pasal apa? Depa pun tak tahu pasal apa. Depa kata dah orang buat lagu tu takkan tak boleh ikut. Sikap ni aku takut, kata Huzaifah. Dan yang kedua, wa an yudilluna wa hum la yash'urun. Aku takut benda yang kedua, depa sesat tapi depa tak sedar. Ulama tabi'in Sufyan As-Sawri kata, maksud Huzaifah, qala Sufyan, kata Sufyan, maksud Huzaifah, depa sesat, depa tak sedar. Maksudnya ialah sahibul bid'ah, ialah ahli-ahli bid'ah yang suka mereka ibadat. Depa sangka bagus tapi depa tak sedar depa dah sesat. Subhanallah ikhwan. Ni semua kita jadikan apa nama, kita punya asas, kita letak sebagai kiblat kita dalam nak beribadat kepada Allah. Sebab tak dibenarkan kita mereka ibadat-ibadat yang khusus. Satu, saya sebut kepada antum sekalian, perkataan daripada Abdullah bin Mas'ud, ada dalam Riyadhus Salihin.
Kata Abdullah bin Mas'ud, "Lau taraktum sunnatan nabiyikum sallallahu alaihi wasallam la dalaltum." Kalau kamu tinggal beribadat kepada Allah, sunnah Nabi kamu, kamu akan sesat kepada Allah. Bila kita bangkit ibadat kepada Allah tanpa kita ambil sunnah Nabi, kita akan sesat, bukannya dekat dengan Allah. Imam Syatibi dia kupas satu ayat daripada surah Al-Kahfi, ayat akhir, 10 ayatnya akhir daripada surah Al-Kahfi. Allah berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Allah berfirman, Allah kata, dan orang-orang yang sesat dalam hidup mereka di dunia. Alladzina, orang-orang, dhalla sa'yuhum, yang sesat segala usaha mereka. Depa hidup atas dunia, depa sesat dalam dunia. Ini surah Al-Kahfi. Kata Imam Syatibi, apa dia kata? Ayat ni kata ada orang duduk dalam dunia depa sesat. Apa kata Imam Syatibi? Wasafahum bid-dhalal ma'a dhannal ihtida. Depa ni disifatkan oleh Allah dengan sesat, tapi depa sangka depa dapat petunjuk Allah. Depa sesat, tapi depa sangka depa dapat petunjuk. Dalla, kata Imam Syatibi, inilah dalil ala annahum al-mubtadi'un fi a'malihim umuman. Inilah dia ahli-ahli bid'ah yang secara umum amalan depa tak sedang, kata tak ikut sunnah Nabi. Kalau nisbah zaman dulu, kata dia, inilah perangai ahlul kitab. Depa sangka depa ikut kitab, tapi dengan depa tak ikut Nabi, depa sesat. Tapi depa sangka depa masih mengikut kitab. Kalau nisbah umat hari ini, dia kata kerana inilah Nabi bagi ingat. Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu sesat. Kamu tersesat daripada aku. Subhanallah, ikhwan. Banyak lagi, ikhwan. Banyak lagi. Al-I'tisam ada 2 jilid dalam bahasa Arab. Banyak kalau saya nak kumpul. Tapi ini di antara, kita katakan, inilah sebab-sebab yang kita pakai, asas-asas yang kita pakai dalam beribadat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita pilih hadis, kita pilih hadis-hadis yang sahih. Kita pilih riwayat-riwayat yang sahih. Dari segi amalan, kita berpandukan kepada para sahabat. Apabila satu benda tu tak dapat dibuktikan daripada Nabi, kita kira amalan tu tak ada. Berbeza dengan hal yang umum. Makan, minum, kita mengikut nas Quran, iaitu semua tu Allah buat untuk kita. Kita tak boleh larang orang sehinggalah dalil melarang kita. Ikhwan, ada orang boleh faham, ada orang tak boleh faham. Baik, daripada situ ikhwatul iman, barulah kita boleh tengok buku kita ni. Orang kata saja tengoklah, tak baca pun. Terang asas kita. Tapi cuba tengok satu perenggan. Dia kata apa? Dia kata jika demikian ta'rif Wahabi, maka Imam Syafi'i rahimahullah dan beberapa ulama Syafi'iyah adalah Wahabi. Kerana menolak penggunaan al-qiyas dalam urusan ibadat. Kita tak pakai qiyas dalam ibadat. Dalam akidah tak ada qiyas. Dalam semayang tak ada qiyas, dan tak ada qiyas. Tak ada qiyas, kawan, tak ada qiyas. Imam Ibn Katsir ada kata, wa babul qurabat yaqtasiru fihi 'ala an-nusus wa la yattasrifu fihi bi anwa'il aqsiyah wal ara'. Kata Imam Ibn Katsir, bab qurbat maksudnya bab taqarrub diri pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Semayang ni apa semua bab mendekat diri pada Allah. Itu terhad pada nusus. Mendekatkan diri pada Allah, dia terhad, dia terbatas kepada melihat dalil-dalil yang ada. Apa dalil kita, ikhwan? Quran, sunnah Nabi, kehidupan para sahabat. Itu dalil kita. Dan tak boleh dicampur dengan pelbagai jenis qiyas dan pertimbangan akal. Tak boleh. Tak boleh. Dalam ibadat, dalam akidah, tidak ada qiyas. Dan sehubungan dengan itu, Imam Syafi'i mensyaratkan bahawa dalam qiyas hendaklah didasarkan
kepada dalil-dalil Quran, sunnah dan ijma', bukannya dengan istihsan. Ini semua kita tak pakai di dalam kita tak guna kaedah ini ikhwan dalam melakukan ibadat kepada Allah Jalla wa'ala. Dasar ibadat kita dasar dan kukuh. Jadi ikhwan, kalau orang kata kaedah ni kaedah Wahabi, apa kita nak jawab? Apa kita nak jawab? Kita tak jawab apa. Kita kata tak tahu. Kita tak tahulah pula Wahabi ni ada sejak zaman Nabi. Akhirnya kita pakai macam Imam Syafi'i kata. Orang duk kata Imam Syafi'i ni Rafidah, Syiah. Dia satu masa bila orang tuduh dia Syiah, dia sengak. Dia kata sepatah, Imam Syafi'i cakap sepatah, dia kata kalaulah dengan aku ikut sunnah aku dikatakan Rafidah, maka Rafidah lah aku. Maksud dia bukan Syiah, tapi punya duk terang. Dia pun duk kata dia Syiah juga. Akhirnya dia kata, kalau kerana aku ikut Quran, aku ikut hadis Nabi, aku ikut para ulama salafus salih, hampa tuduh aku sesat, maka aku terima tuduhan itu. Berpuluh kali kita duk kata kita bukan Wahabi. Kita bagi tahu kaedah kita. Last sekali dia kata, Allah, hampa lidah ni kalau jelen cabang 3. Cabang 3 dia. Hampa ni kalau jelen lidah cabang 3. Satgi mengaku sunnah, satgi hampa Wahabi. Hampa ni mengaku apa pun tak boleh pakai. Hakikatnya hampa Wahabi. Kalau dah ratus kali kita terang, dia kata kita tu, kita kata macam Imam Syafi'i kata, kalaulah kerana aku duk ikut Quran dan sunnah, hampa kata aku Wahabi. Wahabi lah aku. Baru datang Wahabi. Sebab ketika wahyu turun, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tak ada lagi. Dia berbeza dengan kawan-kawan kita duk mengaku dia Asy'ariyah. Beza. Kita tak mengaku kita Asy'ariyah. Pasal apa? Ketika agama sempurna, Abu Hasan tak lahir lagi. Ketika agama al-yawma akmaltu lakum dinakum tu turun, mana ada mazhab? Pasal tu syarat kita nak ikut siapa pun, dia kena bercakap pasal Nabi. Dan dia kena bercakap secara dengan syarat-syarat kita abang tadi. Kalau dia bercakap hadis tu kena sahih. Hadis tu kena sahih. Kalau dia bercakap secara sembrono, dia bercakap secara yang tidak benar, ikhwan, tak benar, kita tak terima. Pasal ulama-ulama yang mengkaji semua ni, ikhwan, bukan kerja kita, ikhwan. Yang kaji semua kaedah ni adalah ulama-ulama yang besar-besar, ulama-ulama yang hebat-hebat. Cuba antum tengok pada muka surat 199, kalau buku saya ni lah 199, dia buat mai perkataan Imam Syafi'i. Dia kata la qiyasa fil ibadat. La qiyasa fil ibadat. Tidak ada qiyas dalam perkara ibadah. Maksud dia apa? Tak boleh qiyas dalam perkara ibadah. Ibadah tu apa dia? Ibadah yang khusus. Kita nak semayang, kita nak puasa, kita nak apa-apa, ni semua kita tak boleh qiyas. Kerana sembahyang adalah sembahyang. Nabi ajak kita sembahyang 5 waktu, Nabi ajak kita sembahyang raya, Nabi ajak kita sembahyang gerhana, Nabi ajak kita sembahyang mayat. Ada sama ke? Tak ada sama. Boleh tak kita qiyas? Sembahyang raya kita qiyas dengan sembahyang jemaat. Semayang mayat kita qiyas dengan semayang raya. Tak ada. Nak qiyas ke mana? Nabi ajak sifat semayang mayat ni tak ada rokok, tak ada i'tidal, tak ada sujud, tak ada tahiyat, tak ada salam. Tapi Nabi guna bahasa yang sama. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi guna bahasa yang sama, sallu ala sahibikum. Semayang macam aku semayang, pi semayang pada saudara kamu yang mati. Bahasa sama. Ini ada syarahan tentang bahasa ni dalam kitab Al-Majmu' dalam bab jenazah oleh Imam An-Nawawi. Nabi kata sallu ala sahibikum, pi semayang, sallu ala sahibikum. Sirah dia sama, sallu.
kama ra'aitumuni usalli. Sirah dia tu sama. Pasal apa kita tak kiyas? Dah semayang mayat Nabi tak ajak rokok, tak ajak sujud. Mungkin Nabi nak bagi peluang kepada kita mencipta rokok dan sujud. Kan ada ustaz cakap dalam YouTube, antum boleh tengok, saya tak mahu sebut nama-nama orang. Dia kata banyak benda Nabi tak sebut, Nabi tak buat pasal nak bagi peluang pada ulama daripada umat dia cipta benda tu. Ya. Dahsyat Pak Min. Kalau tengok dia punya qualification tu dahsyat lah. Tapi boleh bercakap macam tu. Kenapa tak qiyas? Dalam haji Nabi kata labbaika hajjan wa umratan. Nabi sebut dengan mulut lepas niat. Nabi kata ya Allah aku mai haji, ya Allah aku mai umrah. Tapi dalam semayang Nabi tak pernah kata usalli. Dalam haji Nabi cakap kuat-kuat. Dalam semayang Nabi hanya takbir Allahu akbar. Kenapa kita tak qiyas? Sebab Nabi ajar setiap ibadat itu macam tu ha? Kita faham macam tu sifat dia. Sembahyang gerhana, kenapa kita tak qiyas sembahyang gerhana dengan sembahyang raya? Apa salahnya sembahyang raya kita buat 1 rakaat 2 kali rokok 2 kali i'tidal? Kenapa sembahyang raya, kenapa sembahyang gerhana kita tak qiyas dengan sembahyang raya? Sembahyang raya rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali. Sembahyang gerhana pun kita buat lagu tu. Dah 1 rakaat 2 rokok 2 i'tidal, maka kita tambah rakaat pertama 7 kali takbir. Sebab la qiyasa fil ibadah. Tak ada qiyas ibadat. Macam tu Nabi buat sembahyang mayat, macam tu Nabi sembahyang raya, macam ni Nabi sembahyang gerhana, macam ni Nabi sembahyang fardu, macam tu kita ikut. Kita tak qiyas. Tak qiyas. La qiyasa fil ibadah. Kalau ada orang qiyas, kita biar ke dia. Pasal tujuan kita belajar ni ikhwan, kita nak bagi kita faham. Kita nak bagi kita faham. Orang boleh buat macam mana orang punya mau, tapi orang pun tak ada hak nak menghalang kita nak buat macam kita punya mau. Tapi antum kena berani lah. Antum kena berani. Bila antum belajar, antum dapat tahu, antum mula faham, minta pertolongan kepada Allah, bagi aku nampak, bagi aku faham apa-apa yang orang lain berat orang lain nak faham, bagi aku mudah faham ya Allah, bagi hati aku terbuka nak faham ya Allah. Allah bagi kita faham, kita kena kuat, kita kena berani. Kalau kita tak berani, sunnah tu mati. Sunnah ni Allah bela, tetapi orang yang ikut sunnah ni kadang-kadang Tuhan tak bela pasal dia tak mau buat sunnah. Ini cara kita. Tapi masyarakat yang ada zaman hari ni ikhwan, dia tak boleh terima dan dia pun tak pernah dengar dalil-dalil kita. Kalau kita pergi semayang, kita baca Fatihah, bismillah pelan, alhamdulillah angkat suara naik atas, walaupun dia pergi Mekah dia semayang lagu tu. Kalau kita buat lagu tu tempat kita ni, subhanallah, dia kata tak apa Pak Mik, dia ikut juga. Tapi itulah kali pertama dan kali terakhir kita jadi imam. Dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Dia kata kita buat silap. Ya. Kita kata kita nak azan jemaat 2 kali. Kita buat 2 kali tapi mengikut yang ada dalam kitab Al-Um. 15 minit sebelum masuk waktu sekali, masuk waktu sekali. Dia tak boleh terima. Walaupun yang kita cakap tu memang based on kepada mazhab Syafi'i, dia tetap tak boleh terima. Pasal dia menilai kebiasaan. Jadi keluar al-khuruj minal adah, keluar sikit daripada kebiasaan, dia kata salah. Dia kata salah. Dia tahu yang wajib ni apa dia? Semayang. Dia tahu. Yang fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i ni apa dia? Sembahyang berjemaah, itu fardu kifayah. Dia tahu. Baca doa lepas semayang, wirid lepas semayang, dia tahu sunat. Dia tahu sunat. Sunat ni maksud dia apa dia? Kalau kita balik kepada ta'arif mazhab kita, benda sunat kalau hang buat, hang dapat ekstra pahala. Kalau hang tak buat, hang tak ada dosa apa. Itu nama dia sunat. Tapi kalau kita semayang, pakej sunat ni kita tak buat, dia anggap kita buat satu jenayah yang besar. Satu jenayah yang besar.
Jangan main-main. Jenayah yang besar. Macam di Selangor ni, kalau kita pergi ceramah tak ada tauliah, jenayah syariah. Tak ada apa-apa saja abang. Kan ada apa-apa pun saja abang. Kalau kita pergi ceramah di surau ke di masjid dalam sekitar Selangor di bawah kuasa Jais, kita cakap agama betul, kita baca Quran betul, kita tafsir betul. Cuma semua ni kita tak ada tauliah. Kita dikatakan melakukan jenayah syariah, kesalahan yang cukup besar. Sekurang-kurangnya boleh kena denda RM3,000 atau penjara 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali, mandatory. Timbul masalah. Bila satu orang tu dapat tauliah di Selangor, dia tafsir salah. Dia baca hadis-hadis daif. Kadang-kadang hadis daif dengan hadis palsu dia tak boleh beza. Tapi dia ada tauliah, dia dianggap tidak melakukan jenayah. Ini dunia macam ni, ikhwan. Antum betul, antum salah, dia bukan nilai hujah. Dia nilai hang ada apa. Dia nilai macam tu. Pasal tu pondan-pondan boleh pakai baju kurung. Yalah, kalau Tuan Hakim tu ada pemikiran agama sekalipun, dia bila masuk penjara, penjara ni dia fakta, based on fact. Penjara pula dah mahkamah. Mahkamah ni based on fact. Base dia punya platform dia, fakta. Kalau undang-undang kecil bercanggah dengan undang-undang besar, iaitu kita punya perlembagaan, yang kecil itu mesti dihapuskan. Perlembagaan bagi hak asasi manusia. Tiba-tiba syariah kata laki-laki tak boleh pakai baju kurung, perempuan saja boleh pakai baju kurung. Kerana syariah ni bercanggah dengan yang atas, syariah kena padam, dia punya kena hormat. Macam tu. Dia macam tu. Dia tak ada kod lah kawan pergi report. Tanya kawan yang report, kenapa hang report ustaz ni? Dia tak mau tanya kawan yang report, dan ustaz yang kena report pun dia tak panggil sembang, dia tangkap. Charge. Apa dia? Jenayah syariah. Apa dia? Tak ada tauliah. Kira satu jenayah kan, tak semayang pun tak apa. Tapi jangan bercakap agama tak ada tauliah. Bercakap agama tak ada. Kalau antum dah dapat tauliah ni, tak apalah hadis palsu ke, hadis kuda kepang ke, hadis kuda kayu ke, baca. Antum tengok orang hari ni macam tu, ikhwan. Dia tak mau dengar, lepas tu dia halang orang dengar. Dia tak mau buka dada dia mengkaji, dia halang orang mengkaji. Dia buat undang-undang sekat. Kononnya hanya satu mazhab saja betul, lagi 3 ni tak apa pandai. Dalam mazhab yang 4 ni, mazhab yang agak cermat, mazhab Syafi'i. Lagi 3 ni korang cermat. Siapa pergi habaq kat dia lagu tu? Dia gamak kata macam tu. Dia gamak kata macam tu. Dia gamak kata orang Syafi'i ikut belakang orang Hanafi semayang tak sah. Sebab mazhab Abu Hanifah tak ada tamak ninah. Mazhab Syafi'i ada tamak ninah. Orang Syafi'i ikut kita sah, kita ikut dia tak sah. Kalau kita ikut belakang imam yang tak ada kunut, kita ada 2 choice. Biar dia tak baca kunut, kita baca juga. Tapi kita ikut dia. Ataupun kita ikut dia tak ada kunut. Bagi salam, kita bangkit, kita semayang lain baca kunut. Macam tu. Ini pelajaran agama dia ajak. Macam tu. Maka hak kita duk habaq ni, ikhwan, orang tak boleh faham. Tapi inilah dalil kita, ikhwan. Dalil kita. InsyaAllah, ikhwan, kita akan sambung lagi. Saya nak baca satu persatu pun, saya ingat tak apa dan dah. Pasal kalau baca pun tak boleh nak faham dah. Pasal keadaan tambah duk nampak madu ada 2 ni pula kan. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan sambung balik penjelasan daripada Ustaz Hairi Nonci. Antum, pasal apa kita baca buku Ustaz Hairi ni? Sedangkan Ustaz Hairi ni bukan ada pendidikan agama secara formal, secara qualification dia tak ada qualified dalam agama. Tapi dia tulis kita baca. Pasal apa? Pasal kita tak nilai dia dari segi dia ada sijil ataupun tidak. Kita nilai hujah dia. Pasal itu kita baca. Itulah orang sunnah ni, dia adil.
Hang siapa pun tak apa, mamak pasembur ke, mamak apa pun tak apa. Hang bercakap apa? Kami ikut. Kalau hang cakap tu betul, kami ikut. Macam Ustaz Husin Yi, dia kata kat saya, mudah aja dia kata. Semalam saya dah program dengan dia. Habis pakai buntak, saya dah program dengan dia. Dia kata mudah aja Pak Mik. Dia kata kita ni kalau kawan tu boleh baca hadis sahih, kita terima. Habis, cukup dia kata. Tapi kalau dia bercakap tak ada dalil, tak ikutlah kita. Kita bukan nak kira dia siapa, dia Cina ke, dia Melayu ke. Kan kita nak kira dia lagu tu. Kita bukan nak kira dia kerja pejabat mufti ke, dia kerja majlis agama ke, dia AJK majlis fatwa negeri ke. Kita tak kira yang tu. Kita kira hang cakap apa. Walaupun hang ada jawatan berkandang, tapi hang cakap merepet wal merapu, kami tak ikut. Walaupun yang cakap ni Ustaz Hairi Nonci, duduk di Lahad Datu ni. Duduk di Lahad Datu, tempat Meri Perang. Tapi kenapa kita baca buku dia? Pasal dia bercakap dengan dalil. Kita ambil, kita baca. Ahlu sunnah ni manfaatkan apa yang boleh dimanfaatkan. Dia berbeza orang sufi ni semua. Hang siapa? Hang pernah mimpi Nabi berapa kali hang nak cakap ni? Dia kata tak biasa mimpi lagi. Okey, tutup mulut, tutup bungkok dia duduk dia. Dua-dua dia suruh tutup. Dia tu cakap, kita kata saya tak setuju. Hang siapa? Hang tahu tak dia mimpi Nabi? Ni mimpi saja, tak tahu banyak mana. Hak Nabi mai rumah dia tak kira lagi. Mimpi saja. Mimpi saja ni Allah banyak. Yang tu mimpi. Ni Nabi makan sekali dengan dia, hang tahu tak berapa kali? Lepas tu saya tak heran Pak Mik saya makan kenduri. Cerita lama lah. Cerita tahun 2004 ke 2005 dulu. Cerita lama. Saya pun muda lagi masa tu. Makan kenduri, tengah duk minum air sirap rumah kenduri, satu kawan dia buat muka macam kerak-kerak, dia nampak Nabi Khidir main rasa air sirap. Kita tak kata apa, blow, jadi blow. Kita jadi blow. Tak ada kawan tanya lah, ada kawan macam mana hang tahu Nabi Khidir? Dia kata aku salam dengan dia, ni tak ada tulang, ibu jari punya tulang tak ada, aku salam-salam lembik. Entah dia tu accident ke apa ke. Nabi Khidir. Yang Nabi kita pun tak pernah jumpa Nabi Khidir. Dia jumpa tahun 2005 main makan kenduri, minum air sirap. Mujuk dia tak beritahu Nabi Khidir main isap rokok. Kita ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhwan, ini dalil kita dalam beribadat, dan banyak lagi dalil ada kaedah-kaedah yang ada. Ini di antara benda yang kita kongsi. Barakallahu fikum wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.